Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini kita sambung tajuk reka bentuk makanan. Untuk hari ini subtopik 2.6.4 iaitu melakar serta menghasilkan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Okey, melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Jadi awak boleh rujuk buku teks muka surat 154. Jadi apakah maklumat yang perlu ada pada lakaran? Yang pertama, bahan yang digunakan. Kalau kata awak buat kek, jadi hiasan kek tu apa awak guna? Buah apa? Buah cherry. So awak label lakaran tu buah cherry. Kalau guna cream custard, so awak tulis kat situ cream custard. Kalau guna wiping cream, awak boleh tulis situ wiping cream dan sebagainya. Prinsip reka bentuk, apakah prinsip reka bentuk yang awak gunakan, dan pasangannya mesti ada elemen reka bentuk. Dan yang keempat, maklumat yang perlu dimasukkan adalah dimensi. Dimensi adalah saiz. Okey, melakar reka bentuk makanan. Lakaran reka bentuk makanan biasanya dihasilkan berdasarkan tema ataupun yang dikehendaki oleh pelanggan. Jadi macam biasa, bila awak nak reka sesuatu produk, nak menghasilkan sesuatu produk, makanan ni pun adalah produk. Jadi awak kena buat lakaran terlebih dahulu. Awak buat lakaran untuk reka bentuk makanan tersebut, dan kemudian kita akan buat lakaran reka bentuk untuk pembungkusan. Jadi kalau awak tengok pada buku teks awak muka surat 157, saya keluar sekejap. Okey, 157. Okey, itu adalah contoh lakaran reka bentuk makanan. Okey, kat sini awak nampak dia punya lakarannya. Dan lakarannya adalah berwarna. So dekat sini dia dah labelkan maklumat yang ada pada reka bentuk makanan ni. So kat sini dia nyatakan dia menggunakan buah cherry berwarna merah. Awak tulis kat sini buah cherry berwarna merah. Dan prinsip yang digunakan, prinsip pengulangan. Sebab apa dia guna prinsip pengulangan? Untuk menjadikan persembahan reka bentuk makanan lebih menarik. Pengulangan daripada segi mana? Daripada segi ni, lapisan kek berulang-ulang. So ini lapisan kek ni, dia punya krim, kek dan krim balik semula. So dia berulang. Dan elemen warna yang digunakan ialah merah dan kuning untuk menjadikan persembahan pencuci mulut ini lebih menarik. So awak nyatakan prinsip dan nyatakan elemen, kemudian nyatakan kenapa awak pilih elemen tersebut. Okay, ini dia kata elemen garisan. Dekat sini dia buat elemen garisan pada perhiasan atas pinggan ni menggunakan sos custard. Okay, nak menampakkan pencuci mulut ni lebih elegan. Lebih elegan ni nak nampakkan makanan ni nampak lebih mahal. Okay, elegan. So yang kat sini dia nyatakan dia guna pastry rapuh. Warna apa? Coklat dan kuning. Dia nyatakan apa yang ada pada design kek ni. So ini yang sepatutnya kita kena buat untuk menjustifikasikan lakaran. So kita akan buat ni untuk lakaran cupcake. Dalam modul tu saya nyatakan, saya minta awak untuk lakarkan reka bentuk kek cawan. So kek cawan awak tu nanti bila dah siap dilukis, diwarna, dan perlunya ada label seperti ini. Okey, boleh faham tu? Okey. So kemudian kita akan
So ini yang 5 reka bentuk, garisan, rupa, bentuk, ruang, saiz, nilai, warna dan juga tekstur. So ini antara elemen yang awak boleh gunakan untuk mereka bentuk makanan dan juga pembungkusan. Dan prinsip, macam biasalah, prinsip keseimbangan, kontras, penekanan, pengulangan, pembahagian. Macam mana awak nak aplikasikan prinsip pembahagian ni pada mereka bentuk makanan. Okey, kesatuan, kepelbagaian, harmoni, keringkasan dan juga penggerakan. Okey, kita tengok kepada segi pembungkusan makanannya pula. So, pembungkusan makanan ni menggunakan kaedah satu mekanisme, menggunakan kaedah sains dan teknologi dalam memelihara produk bagi tujuan pengedaran. Kita nak edarkan makanan tu, nak buat penstoran, buat jualan, okey, dan penggunaan. Dan melibatkan proses mereka bentuk. Lepas tu bila awak dah reka bentuk, kita akan buat penilaian terhadap reka bentuk tersebut dan kemudian kita akan buat aktiviti pemasaran. Jadi kalau kat sini kalau awak tengok dia punya tujuan utamanya kat sini dalam mereka bentuk makanan adalah untuk berniaga. Sebenarnya nak ajar awak jadi peniaga. Nak ajar awak bukan takat mereka bentuk, tidak, tapi nak jadikan awak reka bentuk awak tu boleh dijual, boleh bersaing dengan pasaran luar. Okey, kita tengok satu-satu dia punya kriteria dalam pembungkusan makanan. Kalau awak nampak kat sini ada tanda jenama, tipografi, warna, ilustrasi, reka bentuk, maklumat dan juga saiz. So, tanda jenama merupakan nama sesuatu produk atau perkhidmatan. Jadi, awak bolehlah mereka satu jenama yang sesuai dengan produk yang awak cipta. So, fungsinya untuk apa? Sebagai pengenalan. Apa-apa pun orang nak tahu apakah nama produk tersebut. Akan tiba-tiba awak keluar iklan terus belilah air oren. Tapi air oren awak tak ada jenama. Jadi, nampak kelemahan di situ. Okey, sebagai pengenalan produk kepada pembeli. Okey, itu tanda jenama. Jenama ni penting ya. Bila awak jual sesuatu produk, selalunya kebanyakannya orang akan tengok jenamanya dulu apa. Baru produk tu. Okey, tipografi. So, kita mencipta satu tipografi untuk dijadikan logo produk awak. Okey, untuk cipta jenama, awak dah cipta jenama, jadi kita akan cipta logo. So, matlamatnya adalah atur teks dalam bentuk yang mudah dibaca dan juga menarik. Kalau awak tengok sini, okey, antara logo-logo makanan kegemaran sedunia. Bukan sedunia, se-Malaysia. Suka dah ni semua ni. Maggi, McDonald's, Starbucks, Milo, KFC, Gardenia, T-Life. Memang kegemaran awak semua dah ni. Ya. Confirm. Okey, kemudian warna. Warna ni penting untuk mewujudkan identiti sesuatu produk. Awak nampak T-Life, awak ingat warna ungu. Awak tengok Palm Shell, awak ingat warna merah, kuning. Jadi warna tu boleh menunjukkan identiti ataupun senang awak nak ingat produk tersebut, brand tersebut. Okey, beri kesan secara langsung kepada reka bentuk pembungkusan makanan. Jadi kalau kat sini nampak contohnya Maggi. So awak tahulah Maggi kalau bungkusannya ni warna merah, yang ini perisa kari. Kalau warna biru, yang ini perisa asam laksa. Kan? Kalau ungu, tom yum. Ini pun makanan favourite awak ni. Favourite. Kan? Hijau, ayam. Jadi daripada segi warna, daripada jauh pun awak tahu itu perisa apa. Tak payah tengok dia punya perkataan. Okey, kemudian ilustrasi. So, ilustrasi ini menggambarkan produk yang dibungkus. Jadi macam biasalah.
Kan kita nak menarik minat orang nak membeli, jadi mestilah ilustrasi tu menarik, unik, kreatif dan sesuai dengan reka bentuk makanan yang dibungkus. Kalau sasaran awak adalah budak-budak, jadi dia punya ilustrasinya mungkin lebih kepada kartun yang ceria, yang menggunakan warna-warni, warna yang terang untuk menarik minat. Okey, itu ilustrasi. Kemudian reka bentuk makanan tersebut dan juga pembungkusan. Kalau reka bentuk je, kriterianya antara 4 ni adalah mesti, iaitu ergonomi. Kalau ergonomi ni maksudnya daripada segi selamat digunakan, senang nak digunakan, mudah dibawa, selamat digunakan dan mesra alam. Okey, jadi perlulah sesuai dengan produk yang hendak dibungkus. Kalau makanan berminyak, macam mana pembungkusannya, kan? Kalau kata sasaran awak nak buat nasi lemak itu untuk dijual kepada orang-orang yang sibuk bekerja, jadi macam mana pembungkusan yang senang untuk sasaran awak tu nak menggunakan nasi lemak tersebut, senang nak makan dan senang nak buang. Kemudian maklumat. Maklumat yang terdapat pada setiap pembungkusan kena ada dia punya isi kandungan. Yang ini awak tulislah kat tepi modul awak tu. Maklumat yang perlu ada pada pembungkusan. Isi kandungan makanan, kadar nutrien, harga dan maklumat lain yang berkaitan. Jadi kalau awak nampak contoh label makanan yang dinyatakan kat sini, yang disertakan nama sebenar makanan, penyataan aditif makanan, apakah dia punya bahan pengawet yang digunakan, arahan penyimpanan, macam mana nak simpan makanan tersebut, maklumat pengeluaran, siapa kilang yang mengeluarkan produk, akuan pemakanan menunjukkan kualiti pemakanan tersebut. Yang ini dia tulis kat sini, tinggi kalsium. Pelabelan makanan mengandungi kandungan pemakanan sesuatu produk, senarai ramuan, apakah dia punya ingredientnya. Penyataan mengenai kuantiti dan sama ada kuantiti, berat ataupun isi padu. Yang ini penanda tarikh. So apa tarikh dia keluarkan dan tarikh dia punya due date guna sebelum bila. Tu maklumat yang perlu ada pada pembungkusan. Dan seterusnya adalah saiz. So saiz pembungkusan yang berlainan akan memberi banyak pilihan kepada pengguna. Ada pengguna yang nak kotak kecil, ada pengguna jenis nak yang beli terus besar, kan ikut dia punya gaya hidup dia lah. Ikut keperluan dan kehendak pengguna untuk mengelakkan pembaziran ataupun kekurangan kuantiti makanan tersebut. Jadi kita adakan pilihan untuk pengguna dari segi pelbagai saiz. Ini adalah lakaran serta justifikasi pembungkusan makanan. Jadi pembungkusan ni sangat penting sebab pembungkusan ni berada di luaran. Jadi orang nampak pembungkusan dulu, yang luar dulu, baru nampak dah dalam. Jadi kepentingan pembungkusan makanan ni, kita nak kekalkan kualiti makanan. Ini ada dalam modul ya, boleh tulis salin. Untuk meminimumkan pembaziran. Jadi kita tengok dia punya kuantiti dalam satu bungkus tu supaya awak tak jual berlebih. Ikut berpatutan dengan harga yang awak nak jual. Dan mengurangkan penggunaan bahan awet makanan. Jadi bila membungkus tu dia tidak terdedah kepada udara. So ini antara contoh lakaran pembungkusan. Bila kita nak reka bentuk, kita tak akan buat idea satu je. Kita mesti ada pelbagai idea. Kalau 3 idea ni memang kurang-kurang 3 idea lah. Kalau orang pereka bentuk ni, dia punya idea sangat banyak. Sketches ni sangat banyak. So ini ada antara idea, 3 idea untuk pembungkusan makanan bagi produk biskut coklat. Jadi mesti bersesuaian dengan awak punya produk. Idea ketiga dia
So ini adalah idea yang diambil, okey, berdasarkan idea 1, 2 dan 3. Akhirnya dia menghasilkan idea yang ini, yang ketiga ni. Dan kalau awak tengok sini, dia dah nyatakan dia punya justifikasinya kan. Reka bentuk pembungkusan menggunakan bahan yang kedap udara. So dia bagi tahu kat sini dia guna kedap udara. Dan elemen warna pada reka bentuk pembungkusan menarik untuk membuat kesan tarikan kepada pelanggan menggunakan ni elemen garisan hiasan ni, elemen garisan yang berulang-ulang. Nampak? So kalau berulang-ulang, elemen apa? Elemen prinsip apa digunakan? Dia ada juga guna prinsip pengulangan. Okey, dapat menjadikan prinsip penggerakan. Prinsip pengulangan, dan kalau awak nampak kat sini alunan ni menampakkan penggerakan. Jadi menggunakan prinsip penggerakan juga untuk menimbulkan daya tarikan dan kesan visual yang lebih realistik. Okey, lepas tu prinsip kesatuan dalam pembungkusan produk, elemen bentuk ni, elemen bentuk, nampak tak elemen bentuk dia? Okey, mempunyai ketinggian, kelebaran dan kedalaman yang sesuai untuk reka bentuk pembungkusan. Dan juga satu lagi maklumat, dia dah buat dimensi. Nampak ni tinggi dia berapa, panjang lebarnya berapa. So kena ada pada lakaran. Okey, ini adalah latihan untuk awak buat. Saya dah bagi pada modul tersebut. Okey, jadi awak cuma tik tanda right ataupun pangkah pada ruang yang disediakan. Maksudnya pada ruang ni kita buat justifikasi dan reka bentuk makanan dan dia punya bekas bento tu. So kalau contohnya elemen garisan, so awak tulis kat sini garisan. Ada tak elemen garisan pada reka bentuk makanan tersebut? Kalau ada, awak tick right, dan kalau tak ada, awak tanda pangkah. Okay, so ini ada awak boleh buatlah latihan pada modul. So untuk hari ini kita selesailah untuk ni. Okey, untuk lakaran dan justifikasi reka bentuk makanan dan juga pembungkusan makanan. Dan seterusnya aktiviti saya akan maklumkan kemudian. Jadi boleh completekan awak punya modul dan kita akan buat lakaran reka bentuk makanan untuk kek cawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.